Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi wakila. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna an-nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, insyaallah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, mukim mengundang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat-nikmat. Alhamdulillah. Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita ni. Alhamdulillah. 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 Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung firman Allah Subhanahu wa ta'ala, makna, dan kita akan tadabbur dan kita akan lihat tafsiran-tafsiran insyaAllah suratul A'la, surah yang ke-87. Dan sambungan pada pagi ini insyaAllah ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqa fasawwa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lazimkan supaya tasbih akan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah menciptakan. Khalaqa fasawwa, serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuci dengan keadaannya. Tuan-tuan semua, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah SWT menciptakan. Alladzi khalaqa fasawwa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa, yang menciptakan makhluk-makhluk, antaranya manusia, antaranya binatang, antaranya pokok kayu dan bukit buka gunung gananya. Bila menyebut Allah SWT menciptakan manusia, maka Allah SWT meletakkan kesesuaian anggota manusia ni, panca indera dia, Allah Ta'ala pasal comel. Tuan-tuan semua, fasawwa ni, bila sebut kata fasawwa ni, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan menjadikan ja'alahu mutanasib al-ajza' ghaira mutafawut. Jadi bila Allah Ta'ala ciptakan kita manusia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kesesuaian panca indera ni dengan faedah-faedah, kegunaan. Contoh, kita kata mata ni sesuainya duduk di atas. Kalau dia duduk di bawah, dia nak lenggak naik tu payah. Mana kesesuaian tu. Dan mata pula, pandailah Allah SWT buat ada kelopak mata.
Bila hujan pun tak masuk air dalam mata. Bila panas pun ada pula Allah SWT jadikan bulu kening pula untuk nak redupkan mata kita ni. Bila kata kita dalam keadaan cahaya yang banyak seperti tengah hari. Jadi mana kehebatan Allah SWT, khalaqa fasawwa. Telinga, kita tengok telinga ni pandai dah, hujan pun tak masuk air. Lepas tu telinga ni dia rukuk ke depan. Bila pendengaran mari tu dia boleh dengar, belakang pun boleh dengar. Jadi maknanya itu kehebatan Allah SWT. Kita tengok pula hidung. Hidung ni di samping dia boleh menghidu, tetapi Allah SWT bukan setakat buat dia boleh menghidu, bahkan comel seseorang tu bila ada hidung. Jadi banyaklah kegunaan yang Allah Ta'ala kurniakan di atas makhluk panca indera yang Allah Ta'ala pasal di tubuh badan kita ni dengan tangannya, dengan ada 12 tangan ni. Semua benda kita boleh buat, semua benda boleh buat. Rumah boleh buat, nak buat kuih, nak masak apa, semua boleh buat. Kita rasa nak buat apa, Allah Ta'ala beri kelebihan di atas tangan ni, boleh banyak perkara yang kita boleh buat. Begitu juga kaki dan sebagainya lah. Comelnya Allah SWT buat ni. Jadi Allah SWT suruh kita puji Allah SWT. Sabbihisma rabbikal a'la. Pujilah Muhammad, tasbihlah kepada Allah SWT yang maha tinggi. Yang mana Allah SWT ni alladhi khalaqa fasawwa. Allah SWT lah yang telah menciptakan sekalian makhluk serta menyempurnakan kejadian dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Sesuai dengan keadaan. Walladhi qaddara fahada. Walladhi qaddara fahada. Dan dialah, walladhi ni dan dialah yang mengaturkan keadaan makhluknya serta memberikan hidayah, petunjuk ke jalan keselamatan dan kesempurnaan. Walladhi qaddara fahada. Jadi fahada ni tuan-tuan semua, maka Allah Subhanahu wa taala bagi kepada fahada ila ma qaddarahu min khairin wa syarrin. Allah Taala tunjuk jalan kepada kita, tunjuk. Bukan kata kita ni tak nampak, Allah Taala tunjuk jalan. Ni jalan khair, ni jalan syar. Ni jalan baik, ni jalan tak baik. Mau pilih lah, pilih. Pilih. Nak pahala banyak, maka pergi masjid. Allah Ta'ala jadikan masjid ni satu tempat yang terbaik di antara tempat-tempat yang terbaik. Dalam atas muka dunia ni tidak boleh lawan masjid. Berbeza kita tengok bila kita berada di rumah. Bila kita mari masjid, ketenangan tu lebih, kekhusyukan tu lebih. Dan kita duduk dalam masjid ni, duduk saja. Di rumah pun duduk saja juga. Duduk dalam rumah, niat i'tikaf tak jadi. Mari masjid, niat i'tikaf, maka jadi. Jadi tuan-tuan semua, maka Allah Subhanahu wa taala alladhi, mana ayat yang ketiga, walladhi qaddara fahada. Allah Subhanahu wa taala juga yang mana dia telah mengaturkan keadaan manusia. Qaddara ni menentukan, serta Allah SWT tunjuk hidayah, tunjuk petunjuk Allah SWT. Boleh kita pilih nak yang mana, nak yang A ke nak yang B. A jalan ni lurus, B jalan ni bekok-bekok, pilih. Pilih. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada kita ni otak pemikiran, minda. Suruh kita pilih. Ni molek, ni tak molek. Ni molek, ni tak molek. Bab masalah makan ni, ni halal, ni tak halal. Kita tuan-tuan semua, kita nak makan pun kita pilih. Kita nak pakaian pun kita pilih. Kita nak isteri, nak suami pun kita pilih. Kita pilih. Nak rumah pun kita pilih. Maka Allah Ta'ala sediakan di atas muka dunia ni jalan ni baik. Ni molek, ni tak molek. Yang kita herannya ada manusia
Banyaknya makanan halal, dia pilih makanan tak halal. Banyaknya perkara-perkara yang orang panggil boleh dijadikan sebagai orang panggil dapat pahala, tapi jalan yang tidak dapat pahala juga dia pilih. Jadi tuan-tuan semua, maka Allah SWT bagi jalan fahada. Walladhi akhrajal mar'a. Ayat yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, dan yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan tu, tumbuh pokok kayu, rupuk rampai semua ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang buat tumbuh ni. Walladhi akhrajal mar'a. Akhraja ni mana mengeluarkan. Akhraja ni dia panggil sengaja keluar. Akhraja. Kalau kharaja keluar, kalau akhraja mengeluarkan. Kalau kharaja, contoh kharaja ni makna, akhraja ni diambil daripada perkataan kharaja. Kharaja ni makna keluar. Siapa dia keluar? Kalau contoh ambo sebut ambo keluar, akhruju, saya keluar. Tapi kalau akhraja, yang mengeluar ni adalah Allah. Walladhi, dan dia Allah. Akhrajal mar'a, yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, daun kayu apa semua, pokok kayu semua ni tumbuh. Kita tengok selepas hujan kan. Selepas hujan ni, bagi orang yang ada belur lembu kambing ni, dia sukalah lepas hujan. Tapi kalau hujan tu banyak sangat, dia panggil merusing ke pula. Sudah. Lembu pada tu sudah. Itik air sudah. Kalau air tu banyak sangat, jadi maknanya yang mengeluarkan, kita tengok rupuknya, pohon kayunya. Jadi bila hujan ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang menumbuhkan. Kita tengok cepat tumbuh tu, rupuk-rupuk tumbuh. Walladhi akhrajal mar'a, alhamdulillah, faja'alahu ghutha'an ahwa. Ayat yang kelima, kemudian dia menjadikan tumbuh-tumbuhan yang menghijau itu kering, berubah warnanya kehitam-hitaman. Daripada hijau faja'alahu ghutha'an ahwa, tiba-tiba Allah SWT jadikan dia jadi kering. Tuan-tuan semua, ketika ni pengalaman lah, ketika hamba berada di bumi Mesir dulu, hamba selalu perjalanan, kadang-kadang jaga-jaga sekali hamba pergi jalan kaki daripada rumah ke universiti. Hamba pergi jalan kaki ni, hamba malas nak naik taksi. Hamba pergi ikut shortcut. Ikut shortcut ni dia kena lalu ikut kebun. Jadi tempat hamba lalu ni sawah. Sawah kalau kita sawah padi, dia gandum lah, pokok gandum. Lalu ikut kawasan orang tanah gandum. Lepas tu lalu ikut kawasan pertanian, sebab dia Universiti Azhar hamba mengaji ni di salah satu tempat hamba mengajinya di Zarqazi dengan Tonta belajar. Jadi antaranya Zarqazi ni, tempat hamba ni panggil pinggir bandar lah, pinggir bandar. Jadi untuk nak pergi ke universiti hamba ni, hamba lalu kat belakang. Universiti ni ada dua. Masa tu tempat hamba belajar ni untuk banat dengan banin, untuk lelaki, untuk perempuan. Jadi bila hamba cross ni tak jauh dah juga, jalan kaki lebih kurang 30 minit 40 minit begitulah jalan kaki ni. Lalu tempat orang tanam, kawasan orang tanam pokok anggur. Bila musim sejuk, buah anggur ni dia akan keluar, daun-daun dia ni akan keluar. Tetapi bila musim panas kita tengok pokok anggur ni mati, daun-daun luruh. Daun-daun tu luruh, tak ada daun, hanya ada batang je. Jadi batang ni
Bila musim sejuk batal ini juga yang keluar daun buah ni. Kita kata Masya Allah, ta'ajub, rasa ta'ajub. Hebatnya Allah Ta'ala. Kalau kita kata pokok ni mati dah ni, mati dah ni, kering. Tetapi bila musim sejuk, kita tengok pokok ini akan mengeluarkan daun, mengeluarkan buah. Buah apa? Dia panggil inab. Inab ni mana anggur. Jadi bila kita tengok Masya Allah hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, faja'alahu ghutha'an ahwa. Kau duduk hijau molek-molek tadi, tiba-tiba dia jadi kering. Jadi kering. Mungkin dia mati, mungkin dia masih hidup. Jadi kita lihat ni ayat Allah SWT ni, memang kita lihat bila kita mengaji, kita baca ni, memanglah kita kena akui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang mencipta segala-gala, baik dia menumbuhkan dan dia mematikan. Ayat yang ke-6, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Sanuqri'uka fala tansa. Sa ni, sa sebiji ni. Sa ni ringkasan daripada saufa. Saufa ni makna akan. Sanuqri'uka fala tansa, akan kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad, fala tansa, maka tidaklah kamu akan lupa. Maksudnya apa? Kami sentiasa menjadikan engkau wahai Muhammad dapat membaca Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan perantaraan Jibril, sehingga engkau menghafaznya dan tidak lupa. Fala tansa. Jadi Allah SWT ajar kepada Nabi kita ni Quran. Kita pun tahu Nabi kita ini al-ummi, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Sengaja Allah jadikan Nabi kita ni al-ummi supaya manusia tidak boleh nak pertikai keaslian Al-Quran Al-Karim, kalamullah. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pandai membaca, pandai menulis, maka manusia akan mempertikaikan dan manusia akan menuduh Nabi mereka-reka. Maka Allah Ta'ala, sanuqri'uka fala tansa, Allah Ta'ala berfirman, akan kami bacakan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad. Maknanya melalui Jibril alaihissalam. Fala tansa, dan kamu tidak akan lupa. Bila kamu ingat, kamu tak akan lupa. Maknanya tuan-tuan semua, Allah Ta'ala bagi jaminan kepada Nabi. Kita ni bila baca Quran, kita hafal, kita banyak lupa. Tapi Nabi ni jaminan daripada Allah, fala tansa Muhammad, kamu tak akan lupa Quran tu. Kita hafal, lupa. Nak boleh hafal ni, orang panggil dah satu dah. Orang panggil satu perkara, nak jaga pula satu perkara, nak ulai-ulai balik satu perkara. Quran ni kalau kita tak baca, hok ingat-ingat dah, dia akan jadi lupa. Jadi Quran ni tuan-tuan semua, maka Nabi sahaja dah dapat jaminan daripada Allah bahawa Quran ni tidak akan lupa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi akan ingat. Kita ni nak ingat, dia panggil dawaul hifzi tikrar. Ubat untuk kita nak ingat adalah ulang. Kita tanya orang hafaz Quran tu, dia mau jaga Quran ni lagu mana? Oh, dia kata jaga Quran ni tak ada kerja lain. Ulai. Hok hafaz dah tu kena ulai lagi. Dia panggil buat pakar. Dia hafaz dah sekali, tak boleh lagi. Dia kena hafal lagi sekali lagi. Lepas tu dia hafal lagi, dia panggil buat pakar. Dia buat pakar. Jadi itulah Quran. Tetapi bila masuk dalam dada Nabi, fala tansa, kamu tidak akan lupa wahai Muhammad, illa ma syaa Allah, kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah engkau lupakan
Sesungguhnya dia mengetahui segala keadaan yang patut berlaku, yang nyata dan yang tersembunyi. Dari kita lihat, illa masya Allah, kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah, antansahu binaskhi tilawatihi wa hukmihi. Dengan apa ni, dengan nasakh tilawah wa hukmihi, dengan menasahkan bacaan dan hukum-hukumnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil qira'ah ma'a qira'ati Jibril khafan nisyan, faka'annahu qila lahu la taj'al biha innaka ma tansa fala tata'ajjab nafsaka bil jahri biha. Jadi wa kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil Quran ma'a qira'ati Jibril. Nabi kita ni, bila mana Jibril baca, Nabi baca tu kuat. Bila Jibril datang ajar Nabi, maka Nabi mengeluarkan suara, baca dengan nyaring. Bila Jibril mari baca Quran kepada Nabi, maka Nabi akan baca Quran tadi dengan nyaring. Sama juga kita, bila kita mengajar anak murid kita mengaji Quran, anak murid ni, pelajar ni, dia kena baca kuat, sebab supaya tok guru boleh dengar. Ni anak murid malah bunyi, malah buka mulut, berat nanang. Kita nak betul dia mau baca. Lepas tu ngaji Quran ni, dia kena talaqi musyafahah. Talaqi makna apa? Talaqi maknanya berdepan. Musyafahah ni maksudnya dia kena tengok bibir, mulut tok guru dia nak sebut. Kalau dia tak tengok, mungkin dia tak boleh nak ikut dengan baik. Bila dia dah pandai dah, tak apa dah, dia tak tengok pun. Hak mula-mula ni. Sebab tu bila kita mengaji Quran ni, tuan-tuan semua, tok guru kena ada depan. Lepas tu tok guru ni kena ria. Makna kena ada depan kita. Kalau kita salah, dia kata salah ni. Tapi kalau kita belajar dengan radio, kita belajar dengan CD, kita salah pun dia tak tegur kita salah, jalan saja. Padahal kita tu salah. Jadi pentingnya talaqi musyafahah. Bila mana Nabi ni baca salah, maka Jibril terus tegur Nabi. Dan Nabi ni baca Quran depan Jibril ni dengan yajhar bil qira'ah, makna menyaringkan bacaan. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah Ta'ala lah yang mengetahui al-jahr. Yang al-jahr iaitu perkataan dan perbuatan, sama ada manusia tak tahu ataupun manusia tahu, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Semua Allah tahu. Jadi kita tak boleh nak sembunyi lah. Dalam hati kita pun tak boleh nak sembunyi. Manusia, kalau dalam hati kita, manusia tak nampak, tetapi Allah SWT dia nampak. Dalam hati kita tu, kita berkata-kata tu, dia nampak. Kita memuji Allah, Allah tahu. Itu hebatnya Allah ni, tak boleh nak sembunyi. Kita dengar kisah satu orang, bila mana di akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya dia. Bila tanya dia jawab. Bila dalam masa dia jawab ni, dia nak menipu Allah SWT. Dan Allah Ta'ala kata, aku akan hadirkan saksi-saksiku. Dia pun dalam hati dia telitah lagi. Dia kata apa? Allah SWT nak bawa siapa? Cerita ni kita dengar dah. Allah Ta'ala nak bawa siapa? Saksi. Maka Allah Ta'ala tutup mulut dia. Allah Ta'ala suruh anggota tubuh badan dia bercakap. Itu hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk melaksanakan segala perkara agama yang mudah diterima, akal yang sihat. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra, kami permudahkan bagi engkau wahai Muhammad. Lil yusra,
untuk orang panggil jadi mudah. Ni syariah as-sahla wa hiya al-Islam. Islam ni tuan-tuan semua, Islam ni dia agama yang mudah. Dia tidak agama yang payah, agama yang mudah. Bila kita memeluk agama Islam, yang pertama sekali Islam ni dia mengajar kita, Islam ni dia mengajar kita yang pertamanya syahadah. Mengucap dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu yang penting, syahadatain. Kalau tak mengucap, jangan buat lagi hak lain. Sebab tak jadi. Dia kena mengucap dulu. Sebab itulah nak masuk Islam ni kena mengucap dulu. Asyhadu an la ilaha illallah satu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua. Syahadatain dia panggil. Syahadatain, dua penyaksian kita kepada Allah dan kepada Rasul. Ada kalau tuan-tuan semua hari ni lah yang terbaru ni kita tengok ada hamba pun tengok juga batal penyaksian dia bila dia kata Muhammad itu, Nabi Muhammad itu adalah Allah. Ni terbaru ni, sekeluarga ni, sekelompok. Hamba tengok terbaru ni, nama apa ni, dia mengakui bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah Allah, Allah itu adalah Nabi Muhammad. Tak lah, salah nama payah lagu tu. Batal ni dua-dua syahadah ni. Sebab syahadah yang pertama, kita mengaku Allah itu Tuhan, bukan Nabi Muhammad Tuhan. Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Jadi kita tengok, dahsyat ni sesat ni, sesat. Jadi tuan-tuan semua, maka kita nak kena, orang panggil nak kena khabar bahawasanya Islam ini agama yang menyelamatkan. Kalau kamu Islam, kamu selamat. Kamu Islam, kamu akan selamat dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan semua, Islam ni contoh bab masalah sembahyang. Bab masalah sembahyang ni, Islam ni bila kita mampu, dalam keadaan kita mampu, maka kalau bab sembahyang ni kita mesti berada dalam keadaan qiyam, berdiri. Tapi kalau kita tak mampu, dia boleh duduk. Itu maknanya Allah Ta'ala buka jalan. Bila dah dia terkepit, dia akan longgar. Bila dia susah, dia akan pelonggarkan. Air tak ada air. Ada lagi, dia panggil pilihan lagi, pilihan lain, iaitu kita guna debu tayamum. Kita guna dengan cara tayamum, iaitu debu tanah. Kalau tak ada air, tak ada debu pun tak ada, lagu mana? Semaya juga lagu tu menghormati waktu. Nanti bila ada ruang boleh guna air dengan guna debu tanah ni, kita boleh qada balik. Makna Islam ni dia orang panggil agama yang mudah. Wa nuyassiruka lil yusra. Kami bagikan, permudahkan bagi kamu lil yusra, dapat agama yang mudah, iaitu Islam. Allahu Akbar. Islam ni mudah tuan-tuan semua. Kalau contohlah kita musafir. Kita musafir, sepatut-patutnya Zuhur kena berhenti sembahyang, Asar kena berhenti sembahyang. Tetapi Allah Ta'ala bagi rukhsah, kelonggaran kepada kita, peluang kepada kita. Bila kita musafir tidak terlibat dengan maksiat, maka dibolehkan kita ni jamak sembahyang dalam masa waktu pertama ataupun waktu kedua. Kita panggil takdim ataupun takhir, boleh pilih. Lepas tu boleh qasar sembahyang. Hok 4 boleh jadi 2, hok 3 lah, hok 2 lah. Jadi maknanya memang Islam ni agama yang mudah. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk melaksanakan segala perkara agama yang mudah diterima oleh akal yang sihat. Cuma orang tak masuk Islam ni, dia rugi dah. Jadi tuan-tuan semua, kita cuba ambil peranan, kita cuba berdakwah setakat yang kita boleh. Kesian juga orang-orang yang belum lagi Islam. Cubalah koda-koda kita boleh,
kita mempelawakan, kita mempromosikan, jom kita pakat masuk Islam lagu mana. Boleh tak pandai nak royak, tak pandai nak nak berbahas, maka kita boleh orang panggil panjaikan kepada orang lain, boleh tolong bantu. Baik tuan-tuan semua, maka Allah SWT berfirman dalam ayat yang ke-9, fadzakir in nafa'atiz zikra. Oleh itu berilah peringatan kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran. Kalau in nafa'atiz zikra, kalau peringatan itu berguna, dan sudah tentu ia berguna. Jadi kena bagi peringatan dengan Al-Quranul Karim, kena bagi peringatan. Peringatan ni dengan Quran ni kita kena guna sepanjang masa. Sepanjang masa kita kena guna, mana kena diberi peringatan sepanjang masa. Ni minta maaf lah kalau hamba sebut ni musim pilihan raya ni. Musim pilihan raya pun kena berpaksikan kepada Al-Quranul Karim. Jangan tinggal bagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT, sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena tengok balik, kena rujuk kepada Quran, kena rujuk kepada hadis. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu ada permasalahan dalam masalah apa, maka kamu kena rujuk kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Bagaimana? Jangan ikut nafsu kita, ikut Quran nak bagaimana. Baik. Seterusnya, saya zakaru man yakhsha. Orang-orang yang takut kepada Allah akan menerima peringatan itu. Saya zakaru man yakhsha. Bila diberi peringatan dengan Al-Quranul Karim, dengan satu-satu ayat, maka dia akan memberi kesan kepada orang yang takut pada Allah SWT. Kadang-kadang dia tak terima tu, dia kira dia memperbesarkan periuk nasib, dia memperbesarkan hawa nafsu kedudukan dia. Jadi dia tak pakai dah ayat Quran ke hadis ke, dia tak pakai dah. Ulama ni dia hina begitu je. Jadi tuan-tuan semua, kita kena berhati-hati. Kita takut dengan penghinaan kita, dengan mempelekehkan kita kepada para alim ulama. Takut rosak, panggil rosak. Orang panggil iman kita tu rosak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperakui bahawa al-ulama itu pewaris Nabi. Al-ulama pewaris Nabi. Nabi tak mengaku hak lain selain pada ulama pewaris dia. Nabi akui ulama itu pewaris dia. Hak lain tak ada hak lain. Minta maaf kalau hamba sebut engineer tak. Gapo dia lagi? Saintis tak. Ulama sahaja yang Nabi perakui pewaris kepada Nabi. Jadi kita datang ke dunia ni, maka kalau kita ada masalah, kita rujuk kepada para alim ulama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bila dalam syurga nanti, cerita ahli-ahli syurga ni, mereka akan rujuk kepada para alim ulama. Bila mana Allah SWT bagi offer kepada ahli-ahli syurga, minta lagi. Setiap hari Jumaat, ahli syurga akan bertemu dengan Allah SWT. Maka Allah SWT akan bagi peluang kepada ahli syurga supaya minta lagi. Maka manusia tak tahu nak minta apa, maka manusia tanya kepada para alim ulama di dalam syurga. Maka para alim ulama dia akan ajar, okey, minggu ni kita minta ni, minggu depan manusia pening pula, kok ahli syurga ni pening, Allah Ta'ala suruh minta lagi. Kita nak minta apa wahai alim ulama? Dibuat rujukan lagi sampai ke dalam syurga para alim ulama ni. Orang panggil tempat rujukan. Maka orang alim ulama ni akan ajar, minggu ni minta ni pula. Lepas tu minggu depan manusia apa pening pula, ahli syurga. Kita nak minta apa ni, Allah Ta'ala suruh minta lagi ni. Maka para alim ulama akan bagi, orang panggil pandangan dia, kita minta ni. Setiap minggu ni mereka rujuk kepada para alim ulama.
Begitulah Nabi kata manusia berhajat kepada para alim ulama di dalam syurga sebagaimana mereka berhajat ketika mereka berada atas muka dunia dulu. Jadi janganlah kita menghina para alim ulama atas muka dunia ni. Kerana para alim ulama ini tinggi martabat darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Dan orang-orang yang celaka akan menjauhinya. Bila dibagi tazkirah, bagi peringatan, sebut Quran, sebut hadis dan sebagainya, wa yatajannabuha al-ashqa, mereka yang ada masalah, masalah ni orang panggil masalah kecelakaan. Nabi Allah Ta'ala sebut mereka ni celaka, al-ashqa ni, maka mereka akan menjauhi peringatan. Allazi yasla an-nar al-kubra, yang akan dibakar dengan api neraka yang sangat besar. Atas muka dunia ni macam-macam. Nah, macam-macam ayat dia, macam-macam komen dia, macam-macam alasan dia tak nak ikut Quran hadis. Tetapi akhirat, allazi yasla an-nar al-kubra, yang akan dibakar dengan api neraka yang sangat besar. Tak tahan akhirat, tak pada nak lawan. Thumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Ikut mana? Tidak pula hidup. Jadi tuan-tuan semua, mati pun tak, hidup pun tak. Apa makna hidup pun tak? Tidak. Makna hidup pun tidak itu ialah tidak hidup di dalam syurga, tak mati di dalam neraka. Bila mereka masuk dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik, mereka tidak akan mati dan mereka tidak akan sesekali hidup di dalam syurga, bila mana mereka ini kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar. Sebut pasal cerita syurga neraka ni, panjanglah ceritanya. Jadi tuan-tuan semua, kita kok mana pun kita datang muka dunia ini, biarlah kita jadi seorang yang orang panggil taat, patuh pada perintah Allah Ta'ala. Bila bertembung dengan kehendak nafsu kita, kita kena tarik handbrake. Kita follow je firman Allah, hadis Nabi, kita ikut, selamat kita dunia akhirat. Maka Allah Ta'ala peringatkan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Kita perhabiskan sikit lagi beberapa ayat ni. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan dirinya, untung dengan taat dan amal soleh, untung. Akhirat ni untung. Dunia ni rasa macam mana? Penatlah. Sabarlah. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya dan mengerjakan sembahyang. Sabar. Kenapa? Kerana kita nak aflah. Aflah ni makna orang yang berjaya. Nak berjaya akhirat, maka kita kena sabar. Wa dzakara isma rabbih, kena sentiasa sebut dengan mulut, dengan lidah nama Allah SWT, zikir-zikir, baca Quran dan sebagainya. Fasalla, dan kena ada semayang, jangan tinggal. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian, bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Orang suruh semayang tak suruh semayang, orang suruh baik tak suruh buat baik. Ni hak suruh-suruh ni adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini bal tu'thirunal hayatad dunya, mereka ini utamakan kehidupan dunia. Dunia tak kekal tuan-tuan semua, akhirat kekal abadi. Tempat destinasi kita nak tuju, nak bahagia adalah akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akhirat lebih baik. Dunia ni sementara saja. Kalau kata kita ni bahagia sementara. Bahagia sementara saja dunia ni.
Kalau contoh kita kaya sementara saja. Kita nak kaya akhirat. Dunia kita tak kaya tak apa, biar akhirat kita kaya. Susah dunia tak ada masalah, tapi jangan susah akhirat, sebab akhirat abadi. Dunia sementara. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya keterangan-keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu, as-suhufil ula, kitab-kitab yang terdahulu. Mana keterangan-keterangan macam mana? Hak kita duk belajar ni, hak yang mana Nabi kita terima Islam ni agama yang bersih, yang suci, dan ajaran-ajaran yang diajar oleh Nabi yang Allah Ta'ala letak di dalam Al-Quranul Karim ini sudah ada dalam kitab-kitab yang terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, iaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Dia panggil suhuf. Kita Nabi Muhammad dapat Quran. Nabi-nabi dulu dia dapat suhuf. Suhuf ni makna apa? Lembaran-lembaran. Kita tengok di dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani jilid ke-11 muka surat 7965 disebut dikemukakan sebuah hadis daripada Abu Dzar. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berapa jumlah kitab-kitab Allah yang diturunkan? Maka Nabi menjawab 100 suhuf dan 4 kitab. 100 suhuf, helaya-helaya ni dia panggil helaya-helaya, dia panggil suhuf. Ada 100 dan ada 4 kitab. Nabi sheet shin ya ta sheet. Ada 50 suhuf. Nabi Idris ada 30 suhuf. Ini Allah Ta'ala hantar kepada Nabi-Nabi ni. Nabi Ibrahim 10 suhuf. Nabi Musa 10 suhuf. Sebelum kitab Taurat dia ada 10 suhuf dulu. Dan kitab Taurat ada 1, Injil 1, Zabur 1, Quran 1. Jadi 4 buah kitab yang kita kena beriman. Dan juga suhuf-suhuf ni kita kena perakui ianya daripada Allah SWT. Jadi tuan-tuan semua, maka kita ni umat yang terakhir ini, kita kena pegang kepada Al-Quran dan kita mesti beriman dengan kitab-kitab. Bukan kata Quran saja, jangan tolak. Kitab Taurat, Zabur, Injil, jangan tolak. Kita menerima dan memperakui bahawa kita beriman dengan kitab-kitab Allah SWT. Dan juga dengan suhuf-suhuf, lembaran-lembaran ni kita tidak nafikan dan kita terima bahawasanya ianya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah lebih kurangnya tadabbur surah Al-A'la, surah ke-87, dan insya-Allah esok pagi kita akan belajar surah yang ke-86, iaitu surah At-Tariq. Surah At-Tariq. Jadi surah-surah yang kita sudah belajar, kita sudah tadabbur. Kalau kita nak ingat, nak memahami dengan lebih, orang panggil mendalam dan juga lekat, maka kita baca lagi lah tafsir-tafsir supaya lekat di hati kita dan kita memahami. Dan ambil peluang surah-surah yang kita sudah belajar tu kita hafal, insya-Allah. Paling-paling koman juzuk 30 tu dalam dada, insya-Allah. Bagaimana nak ingat? Ambil satu ayat, ingat satu ayat, tambah 2. Ingat 2, tambah 3. Jangan pergi ayat 2 kalau tak ingat ayat pertama. Jangan pergi ayat ketiga kalau ayat 1 dan 2 tak ingat. Jangan pergi ayat keempat kalau 1, 2, 3 tak ingat. Itu kaedah dia. Kalau kita baca sekaligus tu nak ingat semua, kalau 1, 2, 3 tak ingat, 4 nak ingat dah, dia panggil itu bukan cara kaedah menghafal. Jadi insya-Allah hamba rasa nak 1000 daya atau nak 1000 dalih lah, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, insya-Allah kita akan sambung pagi esok kalau tidak ada arah melintang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua berucap tahniah yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini Allah Taala bekalkan kepada kita pahala yang banyak, pahala besar. Kerana tadi kita semaya subuh berjemaah dan kita baca Quran. Tuan-tuan semua, setiap hari jangan tinggal baca Quran setiap hari.
Hari-hari ni kita kira baca dah ni. Kita kira baca ni, tadabbur makna ni kita baca ni. Baca hari-hari lain mesti baca. InsyaAllah mudah-mudahan kita ni menjadi ahlullah, iaitu ahli Quran, dipanggil sebagai ahlullah. Ahlullah ni di antara mereka yang special di akhirat nanti. InsyaAllah kita akan sedikitlah cerita-cerita nanti di kemudian hari. Jadi yang buat sekadar dulu kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.